Kita sampai ayat 101 daripada surah An-Nisa berkenaan dengan solat musafir. Kita cuba dengarkan apa yang dari Al-Quran, apa yang sebenarnya daripada Al-Quran. Setakat mana yang kita mampu sudah pasti. Fattaqullaha mastata'tum. Tengok ayat 101 An-Nisa. Dan apabila kamu berpemergian di muka bumi, maka tidak mengapa kamu mengqasarkan sembahyang kamu jika kamu takut diserang oleh orang kafir. Sesungguhnya orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Right? Jika kamu bermusafir, dibenarkan kamu mengqasarkan salat kamu. Tengok perkataan musafir. Ini ulasan masing-masing mengenai musafir ini. Maka kita dah terbiasa pendapat-pendapat banyak ulama, iaitu yang pertama mengenai jarak musafir itu sendiri. Dah setengah ulama ataupun ikut sunnah Rasul barangkali dia adalah sejauh 2 marhalah ataupun 2 hari perjalanan unta, ataupun 90 km ataupun 92 km, 56 batu. Itu baru dibenarkan qasar dan jamak. Ini yang pertama, jarak. Kurang daripada itu tak boleh. Ada juga orang berpendapat kalau pergi 50, pergi ke Simpang Renggam, balik pulang alik 100 km. Dia kata pun boleh juga. Ini pendapat ulama yang lain. Sebab pergi 50, balik 50. Boleh juga suka dia lah. Ini pendapat ulama. Awak jangan berkeras. Sebab memang betul pun pergi dan balik 100 km lebih daripada 92 km whatever. Dia kata nak kosongkan jamak supaya tidak lah. Ini cuma pendapat saja. Jangan berkeras dalam hal itu. Yang kedua, dikosongkan itu berarti dipendekkan, bukan semua solat. Cuma 4 rakaat jadi 2 rakaat. Jangan nak sembahyang maghrib tengah rukuk Assalamualaikum, Assalamualaikum. Sudah tentu tidak, apatah lagi subuh. Jadi yang keduanya, qasar ini adalah untuk sembahyang 4 rakaat jadi 2 rakaat. Tidak ada dalam ayat Al-Quran yang saya temui mengenai sembahyang jamak. Tidak ada. Barangkali dia mengikut daripada sunnah Rasul atau pendapat istiad-istiad daripada para ulama. Kita tak tahu. Tidak ada dalam Al-Quran mengenai sembahyang jamak. Yang ada sembahyang qasar bagi orang yang musafir. Kita tengok susunan ayat. Jika kamu takut diserang oleh orang kafir. Ini satu lagi perkara yang dititik beratkan oleh ulama. Kalau awak masa pergi haji, nanti masa dekat Arafah ataupun masa 3 hari dekat Mina, awak jamak asar dengan zuhur, maghrib dengan isyak, tapi dia tidak qasar, dia 4 rakaat. Sebab mengikut Imam Abu Hanifah, perkataan jika kamu takut diserang oleh orang kafir. Kalau awak takut diserang oleh orang kafir saja, awak boleh qasarkan. Jadi awak akan jumpa di Arafah di Mina nanti, awak sembahyang tamam 4 rakaat tapi dijamakkan. Sebab berpandukan dengan Imam Abu Hanifah, awak boleh qasar kalau kamu takut kepada orang kafir saja. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Banyak diamalkan oleh orang-orang Jazirah. Dan juga jika kamu takut, ada juga ulama mentafsirkan kata jika kamu takut, awak boleh qasar, awak boleh jamak. Ada sahabat daripada Jordan, kalau hujan terlalu lebat, dia jamakkan antara zuhur dengan asar walaupun dia tidak musafir. Sebab perkataan jika takut tak sempat, takut hujan, takut guru dan sebagainya. Ada juga berbagai-bagai pendapat. Yang pasti satu perintah daripada Allah, satu peraturan rukhsah daripada Allah. Kalau kamu musafir, kamu dibenarkan qasar. Bahkan setengah ulama mengikut rukhsah ini mengqasarkan sembahyang waktu musafir itu lebih afdal sekiranya kamu dalam keadaan musafir. Memendekkan salat semasa kamu musafir itu setengah ulama katakan lebih afdal, sebab Allah sentuh di dalam Al-Quran. Faham? Cara-cara solat. Sabda Rasul, sembahyanglah kamu seperti mana kamu lihat aku sembahyang.
apabila dah 1400 tahun ini daripada Rasul, lebih daripada 1400 tahun ini, tak ada siapa yang dapat melihat bagaimana Rasul solat. Kita hanya mengikut para ulama sebelum kita, dan diwarisilah sampai hari ini cara-cara solat. Bila dah 1400 tahun, macam-macam PL sembahyang ada dekat Mekah Madinah. Awak tengok orang pengikut Syiah Zaidiyah, dia sembahyang dengan tangan tegak. Tangan tegak. Semasa saya ada di Tahrir Square dekat Sam City di Sana'a, Yaman, orang-orang Syiah Zaidiyah ada doa kunut juga. Cuma kunut dia lain sikit. Kalau awak tengok dekat UTM ini, Skudai ini, ataupun dekat Madinah, awak akan temui orang-orang mazhab ibadi. Ini daripada Oman. Dia sembahyang tegak, kaki kangkang sikit. Bahkan kita sendiri, masyarakat Malaysia sendiri pun ada doa kunut, berbeza dengan Mekah Madinah. Alright. Kalau awak tanya orang Malaysia, dia kata kita betul, kita mazhab Syafi'i. Awak tanya orang ibadi, dia kata ini betul. Orang-orang Syiah pun dia kata betul, masing-masing mengaku betul. Terus terang saya katakan kepada kamu, saya tak pasti sama ada doa kunut itu memang daripada Imam Asy-Syafi'i ataupun bukan. Kita tak tahu sebab ini dah berpuluh tahun, beratus tahun. Alright? Kita tak tahu memang daripada Imam Asy-Syafi'i ataupun bukan, sebab tabiat orang bermazhab ini suka sabitkan benda ni daripada Imam Syafi'i. Sikit-sikit ini Imam Syafi'i, sikit-sikit Imam Syafi'i. Wirid kuat-kuat lepas solat ganggu orang pun dia kata Imam Syafi'i, padahal daripada Turki. Alright. Bahkan berzanji, berzanji itu daripada Syiah. Alright. Kita another 20 minit. Yang di situ. Okey. Kau tengok, berzanji itu daripada Syiah. Dia kata ini Imam Syafi'i, kita mazhab Syafi'i, berzanji boleh. Padahal fatwa Imam Asy-Syafi'i, semua ibadah berbentuk nyanyian tergelincir dari Islam. Itu pernah fatwa Imam Syafi'i, mentafsirkan ayat 35 daripada surah Al-Anfal. Jadi kita tak tahu, mungkin juga kita pengaruh daripada Syiah Zaidiyah masuk ke Malaysia. Sebab Malaysia ni terpengaruh dengan Sufism, iaitu tarekat Deobandi. Ulama yang Sufi yang terkenal Bahauddin Naqshbandi, dilahirkan 1403, adalah pengikut kuat Raja Timurlen, mati pada 1401 di Uzbekistan. Dia adalah pengikut kuat Syiah Zaidiyah, dan mereka inilah yang mengajar banyak orang pengikut tarekat Naqshbandi. Barangkali kunut yang kita ada ini pun terpengaruh daripada Syiah Zaidiyah. Kita pun tak tahu. Mudah-mudahan kita akan dapat petunjuk daripada Allah nanti mana yang lebih. Nah, bagi saya, cara yang terbaik solat adalah ikut Mekah Madinah. Kalau awak katakan kita lebih baik, suka hati awak. Yes. Faham? Okey, alright. Sunat muakkad, dia kata. Itu pun pendapat Imam Syafi'i, ataupun bukan Imam Syafi'i, saya takut dia pada mazhab dia, pengikut-pengikut dia. Okey, alright. Kita tengok ayat 102. Apabila kamu berada di tengah-tengah mereka, lalu kamu hendak mendirikan solat bersama mereka, maka hendaklah segolongan mereka berdiri solat beserta kamu, menyandang senjata. Kemudian apabila mereka solat bersama sujud, habis menyempurnakan rakaat, satu rakaat, maka hendaklah mereka pindah dan ke belakang kamu menghadapi musuh, dan hendaklah ada golongan yang kedua yang belum solat. Lalu kamu solat bersama mereka, solat bersama kamu, dan hendaklah bersiap sedia menyandang senjata. Orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjata kamu dan harta kamu. Lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus, dan tidak ada dosa atas kamu meletakkan senjata kamu jika terdapat suatu kesusahan kerana hujan atau sakit.
siap segialah, sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang yang kafir itu. Ini mengenai solat dalam perang. Dalam perang sekalipun awak solat, jangankan awak sibuk seharian sampai kamu tidak solat. Faham? Ingat pada kuliah lepas, azab masa sakratul maut adalah kerana mereka tidak solat. Apa yang menyebabkan kamu dimasukkan dalam neraka sakar adalah kamu juga, mereka berkata dulu kami tidak solat. Tengok pesanan daripada Allah daripada ayat 102 ini. Sembahyang tetap dilaksanakan walaupun dalam keadaan perang. Jangankan dalam kapal terbang ke benda sibuk kerja ke benda, sampai kamu tidak ada solat. Padahal dalam perang itu pun diwajibkan. Faham? Faham? Cara solat dalam perang ni begitu abstrak. Kita cuma tak melalui dalam perang. Dengar cerita zaman Jepun dulu susah nak sembahyang pun susah dengar cerita. Kita tak lalu zaman Jepun. Satu lagi, dan dah ada segolongan daripada kamu yang rukuk bersama Rasul. Berarti sembahyang berjamaah itu adalah suatu yang dituntut. Apabila sebut dalam Al-Quran warka'u ma'arakin, rukuklah kamu bersama orang yang rukuk, maka sembahyang berjamaah itu adalah suatu yang dituntut. Faham? Sudah tentu untuk orang lelaki. Orang perempuan tidaklah dituntut sangat. Sebaik-baik solat, tempat solat bagi wanita adalah di rumahnya. Kita tengok ayat 32 daripada surah Al-Ahzab. Tengok surah Al-Ahzab, muka surat 672 ayat 32. Ayat ini yang disandarkan bahawa sebaik-baik solat bagi perempuan adalah di rumah. Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita lain. Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam bicara sehingga keinginan orang yang ada penyakit dalam hati kamu. Ucapkanlah perkataan yang baik, dan hendaklah kamu tetap di rumah kamu. Jangan kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang jahiliyah. Hendaklah kamu tetap di rumah kamu. Ayat inilah yang disandarkan bahawa sebaik-baik tempat solat bagi orang wanita adalah di rumah. Lain kalau Mekah Madinah itu kamu musafir. Alright. Dan awak kalau pergi ke negara-negara Middle East, UAE, tak adalah tempat khas untuk kaum wanita macam kat Malaysia. Sebab banyakkan wanita memang solat di rumah. Faham? Okey? Tak ada tempat wudu untuk wanita pun tadi. Okey? Faham? Sebaik-baik tempat bukan tak boleh. Awak nak solat kat masjid boleh, tapi sebaik-baik tempat berpandukan dengan ayat ini untuk wanita adalah di, tengok ayat 103. Dah? Tengok ayat 103. Apabila kamu selesai akan solat kamu, ingatlah Allah ketika berdiri, duduk dan waktu berbaring. Ini selepas solat ingat zikrullah. Lepas solat zikir. Sebaik zikir lepas solat tu banyakkan zikrullah. Kadang-kadang bukannya salah zikir, salah cara, salah tempat. Lepas solat dia zikir tapi dengan mikrofon, ganggu orang belakang. Zikirnya tu betul tapi caranya salah, waktunya salah. Okey, tempatnya salah. Dekat masjid dia berlagu subhanallah walhamdulillah. Dekat gereja bolehlah halulia halulia. Sebab itu masjid. Dia salah tempat, salah cara, salah waktu, bukan salah zikir. Nak kena faham. Dan ingatlah Allah ketika kamu duduk, berdiri, duduk ataupun berbaring juga memberi gambaran. Kalau kamu tak mampu berdiri dalam solat, hendaklah kamu solat dengan duduk. Dan kalau kamu tak mampu duduk dengan baring, berarti kalau tak baring dengan kelopak mata ataupun memada dengan hati. Kalau awak dah tak ada hati, tak payah ceritalah. Kemudian apabila kamu telah terasa aman, maka dirikan solat itu sebagaimana biasa. Kalau dah aman, solat
macam biasa. Cuba awak tengok ujung ayat 103. Inna salata kanat 'alal mu'minin inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ini banyak ayat-ayat Quran dekat masjid ni mengenai ayat ini. Tengok. Sesungguhnya tengok Quran. Sesungguhnya salat itu difardukan ke atas orang beriman pada waktu-waktu tertentu. Faham? Solat fardu, difardukan. Orang beriman wajib solat. Ada juga dia tahu tapi dia tak solat. Dia tahu sembahyang itu wajib. Dia ada iman tapi tak beramal, tak guna. Ramai yang ada juga orang Melayu ramai. Dia tahu sembahyang itu wajib tapi dia tak solat. So ayat itu sebenarnya Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu wajib, diwajibkan ke atas orang beriman. Tengok hujung. Pada waktu-waktu tertentu sahaja. Subuh hari ini pukul 5.48 sampai 7.02. Jangan awak nak sembahyang subuh pukul 8 pagi. Nah, jangan nak mandai-mandai, nak qada pula. Tengah-tengah hari lepas zuhur sembahyang 2 rakaat ada kunut pula tu. Ni kena sembahyang apa ni? Dia kata qada. Allahu Akbar. Ni sembahyang apa 2 rakaat ni? Sembahyang qada, sembahyang Jumaat semalam. Ni hari Isnin, sembahyang hari Jumaat semalam tak sembahyang. Okey. Mana khutbah dia? Sebab Allah beritahu bahawa sembahyang itu diwajibkan kepada orang yang beriman pada waktu-waktu tertentu. Kalau kamu memang tak sedar, awak tak payah nak qada lagi. Awak tak perlu qada. Berpandukan dengan ayat Al-Quran ini, awak tak perlu qada salat. Dalam puasa ya ada 183, awak boleh qadakan puasa. Dalam haji, dalam umrah, ya pada tahun ke-7 Hijrah bulan Rejab Rasulullah buat umratul qada. Tapi dalam solat jangan awak nak qada. Ini dulu selama 40 tahun aku tak sembahyang. Aku nak qada je sembahyang pagi petang. No, tak perlu. Yang sudah kalau ada orang yang mengatakan sembahyang itu perlu qada, itu pendapat dia. Tetapi ayat ini jelas bahawa sembahyang itu ditentukan kepada orang beriman pada waktu-waktu tertentu. Jangan nak subuh tengah hari dan petang dan sebagainya. Subuh. Okey. Kalau hari ini dah terbangun lambat, besok set alarm. Kalau nak pergi ke Gold Coast Melaka, boleh set alarm bangun pukul 5.30. Kalau solat kenapa tak boleh set alarm? Awal-awal takut tertinggal bas. Faham? Kita tengok ayat 239 surah Al-Baqarah. Okay. Betapa pentingnya salat. 239. Al-Baqarah. Kita masih bicarakan soal salat. Jika kamu dalam keadaan takut, maka salatlah sambil berjalan atau berkenderaan. Kemudian apabila telah aman, maka sebutlah Allah salat sebagaimana Allah telah mengajarkan kamu apa yang kamu belum. Jika kamu dalam keadaan takut, ayatnya takut, macam-macam cerita takut. Takut tak sempat pun takut juga kan. Katakanlah seorang polis jaga kat depan ke, takut ada kemalangan, dia terpaksa jaga, takut musuh kan? Maka dia boleh solat dalam keadaan berdiri ataupun berjalan atau dengan keadaan berkenderaan. Seorang doktor, itu nanti kita ulas. Seorang doktor jangkakan operasi siap pukul 5, rupanya dah putus wire itu, putus saraf ini dah break, takut tak sempat waktu solat asar. Dia boleh bekerja sambil bersolat. Solat sambil bekerja, bukan bekerja sambil solat. Faham? Apa dia? Bacaannya ambil yang fardu je. Tengok Demi Allah,
tidak ada satu ulama pun yang boleh memberi panduan cara yang paling tepat sembahyang berjalan atau berkenderaan ini. Tidak ada satu ulama pun, itu cuma pendapat dia. Sebab kenderaan macam-macam kenderaan. Kalau awak naik unta, ya dengan pegang tali unta. Kalau tak, unta awak menjajah di sini. Kalau awak bersolat dengan keadaan memandu, dia pegang dengan steering. Kalau awak berdiri dengan bas, berdiri MRT, LRT dengan tangan ke atas, dia tangan ke atas. Kalau awak memang naik kenderaan sajadah zam ala kazam, pegang sajadah, kalau tak terbongkar. Alright? Macam-macam pendapat. Ada yang mengatakan semasa takbiratul ihram hendaklah menghadap kiblat, lepas tu tak perlu. Ada yang kata tak perlu sebab semua muka bumi Allah adalah semua milik Allah. Di mana awak hadapkan, di situ ada wajah Allah. Maksud dia Allah sentiasa perhatikan. Jadi itu saya kata, tidak ada satu ulama pun yang boleh menggariskan cara yang paling tepat semasa bersembahyang dalam kenderaan. Kadang-kadang kalau dalam kapal terbang duduk. Faham? Faham? Tengok. Jika kamu keadaan takut, macam-macam takut, takut dikejar musuh, takut tak sempat, takut jadi fitnah. Ini kalau tengok dalam tafsir Al-Azhar, Imam Hamka tu sembahyang dekat John F. Kennedy Airport. Dia kata jangan, ini dia takut fitnah sebab Mak Saleh semua tengok. Sahabat dia sembahyang dekat airport. Jadi masalah itu, apa benda kau sujud di sini? Sebab jadi takut fitnah. Maka pada masa itu awak boleh solat dengan berjalan atau berkenderaan. Kadang-kadang takut hantu. Apa nak buat? Hantu tak gigit pun takut. Lagi kan kau subuh habis, maka solatlah kamu dalam keadaan belak. Ayatnya takut. Macam-macam boleh takut. Subhanallah. Okey. Mana tahu takut disembunyikan oleh hantu iblis. Orang sebesar macam ni disembunyikan oleh hantu benda yang halus pun ada percaya. Okey, tengok baik-baik dalam solat. Sebab walaupun kamu dalam kenderaan, walaupun awak sibuk kerja, solat tetap solat. Ini kadang-kadang balik daripada haji, balik umrah. Banyak kali saya tengok. Melewati waktu subuh, semua dekat depan Kaabah punyalah menangis, aku nak dapat haji mabrur, haji mabrur, haji mabur, haji mabur. Apabila balik waktu solat dalam, tapi salah bukan salah, dia kata apa nak buat, orang tu tak ada siapa yang ajar, tabung haji pun cuma baca surah Yasin je. Okey, apa nak buat? Awak perlu ingat, apabila kamu menentang arah pergerakan matahari, perjalanan kapal terbang, waktu solat subuh cuma dalam 10-15 minit saja barangkali. Bagi orang yang pandai matematik, dia boleh kira sebenarnya. Perjalanan selama 8 jam, dia menjadi selama 13 jam. Berapa jam selepas awak terbang waktu subuh bagi orang yang pandai. Bagi yang agak susah, tengok sabar je lah, tawakal pada Allah, agak remang-remang solat subuh. Susah, tak ada kapal terbang yang beritahu itu waktu subuh. Waktu itu abstrak. Okey? Faham? Jika kamu dalam keadaan takut, solatlah sambil berjalan atau berkenderaan. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, sebutlah nama Allah seperti biasa, sebagaimana Allah telah mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. Tengok berapa perkara yang awak kena tahu mengenai solat dalam perjalanan ini. Yang pertama, pakaian kamu hendaklah sentiasa menutup aurat. Ini kenapa ada tudung warna-warni ini bling-bling? Alright. Alhamdulillah, tempat kamu sudah tersedia pakaian jubah. Awak sudah pakai jubah. Apa yang perlu awak pakai stok? Dan barangkali awak ikat dekat lengan, takut awak solat masih dia. Orang Melayu ni kalau tak ada telekung, dia tak boleh sembahyang. Betul juga, sebab dia pakai baju kurung. Baju kurung ni bukannya pakaian untuk salat. Sebab dalam Islam, dalam surah Al-Ahzab,
Hai Nabi, arahkanlah istri-istri kamu, anak-anak kamu dan istri orang beriman dalam melabuhkan jilbabnya, baju luar. Jadi oleh kerana orang Melayu biasa pakai baju kurung, apa tak boleh kebaya, dedah sana sini, maka perlu baju luar. Jadi telekung itu anggap baju. Seluar jin saja kalau orang Melayu adalah bid'ah bagi Islam. Dan saya perlu ingatkan awak, kalau kamu pakai jubah sekarang ni, alhamdulillah kita ada jubah, tolong pakai baju dalam yang lengkap. Rasulullah bersabda, janganlah kamu berpakaian apa dia? Kasiatin ariyatin, berpakaian tapi telanjang. Dia kata saya pakai baju tutupnya tapi baju tipis saja. No, itu bukan dari Islam. Itu bukan berpakaian, itu dibungkus tu. Macam ketupat, jangan. Alright, jangan kamu berpakaian tetapi telanjang. Itu hadis Rasul. Faham? Dan ucapkan syukur bahawa kamu mempunyai pakaian yang sempurna untuk salat. Bila tengok gambar dekat video tu kan, semua pakai jubah. Okey, sedap bos, hati bos mandang. Saya teringat apa Dr. Zakir masa dekat Yaman, dekat Jordan, dekat Jordan masa tu winter, masa musim sejuk, dia pakai overcoat tu paras betis je, bawah pakai jin. Seorang perempuan tua dekat Yaman, dekat Bandar Aman, dia tegur. Padahal jin tu daripada paras betis je sampai kaki. Sebab memang bagi orang beriman, awak pakai seluar jin saja adalah masih lagi bid'ah. Sebab daripada surah Al-Ahzab jelas perempuan hendaklah melabuhkan jilbabnya. Berarti seorang perempuan yang ikut agama adalah memakai dua pakaian yang lengkap. Faham? Ya, ikut ilat dan hukum lah. Jangan berserabai sana sini. Saya tengok orang-orang Arab pun cantik. Dan ternampak bila kamu pakai tudung hitam, pakai jubah hitam, kamu lebih cantik. Faham? Alright? Okey. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, biasa tak nak sembahyang, pakaian kotor. Pergi shopping sana sini, kenapa tak sembahyang? Pakaian kotor. Yang awak pergi kotor pakai baju asal. Alasan untuk tidak solat. Faham tu? Jika kamu dalam keadaan takut, maka solatlah kamu dalam berjalan atau berkenderaan. Tengok, Allah lengkapkan, mudahkan lain dalam bersolat masa musafir ini dengan tayamum. Tengok surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah, tengok surah Al-Maidah ayat 6. Jumpa? Hai orang beriman, apabila kamu tidak mengerjakan solat, basuh muka kamu. Doktor ulas mengenai tayaan ni wudu, basuh muka, basuh tangan kamu sampai ke siku. Faham? Sapu kepala, bukan sapu 3 helai rambut, sapu kepala, botak tak botak. Sapu kepala, jangan 3 helai rambut. Pendapat Imam Syafi'i ke siapa ke tinggalkan, sebab ayat ni lebih jelas. Lagi sekali, saya takut itu bukan Imam Syafi'i, itu pendapat mazhab dia. Imam Syafi'i ulama yang besar. Dan kaki kamu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Jika kamu sakit atau dalam perjalanan, tengok susunan. Kalau kamu sakit atau dalam perjalanan, musafir tapi dalam kenderaan, atau kembali daripada tandas, kakus, atau menyentuh wanita, lalu tidak memperoleh air, maka tayamumlah kamu dengan tanah yang bersih. Tengok, kalau kamu dalam perjalanan, kadang-kadang awak ada dalam kapal terbang, awak dalam perjalanan, air ada, tetapi tandas tu kecil dia. Awak nak ambil kaki tekan, Allah tak payah. Dulu ada juga orang daripada Jabatan Agama, dia kata ambil spray tu, dia bes. Sekarang fatwa katakan tak boleh, sebab itu bukan basuh, ayatnya basuh tangan, bukannya spray. Spray tak basuh, air tak mengalir. Faham? Sekarang tak dibenarkan, orang haji tak boleh pakai spray lagi. Sebab ayatnya basuh
muka, basuh tangan, bukan spray pis. Okay? Jadi apabila kamu dalam perjalanan, dalam kapal terbang, susah orang terangkat angkat. Boleh juga kalau nak ambil cawan ke tunggu bol tu, tapi terlalu sukar. Ataupun awak tengah mandu, tengah jam, awak tengah bergayung dekat bas, sebelah tu ada parit, air sebanyak-banyak tidak. Takkanlah awak nak suruh driver bas berhenti, aku nak ambil butuh. Itu sebab jika kamu dalam keadaan musafir, kamu dibenarkan dalam banyak hal, susah nak dapatkan air, maka awak boleh bertayamum. Pak Gurun bawa air cuma satu kirbat. Atau satu kirbat kulit kambing buat bekas air. Kalau itu nak buat wuduk, habis kau mati, kering, jadikan kering dekat gurun nanti. Alright, so gunakan untuk minum, jadi awak dibenarkan bertayamum. Faham? Jangan nak susah-susah. Maka bertayamumlah dengan debu yang bersih, sapu muka dan tangan kamu dengan tanah itu. Ulang balik, sapu muka, bukan bonyok habis dengan debu. Allahu Akbar. Macam tepung gomah. Tak usah. Sapu muka. Sapu tangan. Bukan sampai siku, ayatnya sapu tangan. Kalau wuduk memang dalam siku. Tayamum sapu tangan, sapu lap untuk sapu tangan cukup. Ayat itu jelas. Tapi pendapat ulama macam-macam, suka ganti ulama. Ini ulama kita. Sebab daripada ayat Quran memang sapu tangan. Dan tengok, Allah tidak hendak menyulitkan kamu. Jangan susah-susah nak bawa apa debu yang telah diayak lah, dibersihkan daripada tai kucing, dan pastikan diteropong mikroskop. Susah sangat sebab Allah nak mudahkan. Tepuk aja dekat dinding kereta ke, dekat sofa kereta ke, whatever. Sebab perkataan Allah tidak menyulitkan kamu. Okay? Tetapi dia nak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat bagi kamu supaya kamu bersyukur. Ingat, dengan adanya tayamum, walaupun tak ada yang awak sakit atau musafir, awak boleh bersolat. Dan solat itu sendiri adalah tanda orang bersyukur. Mana-mana pula. Okay. Yes, kalau awak cuma, awak boleh bertayamum. Tak payah gulung-guming dengan badan semua, dengan gulung-gulung dan sapu muka dan tangan. Faham? Faham? Kita sudah mengulas solat dalam musafir dan juga yang berkaitan tentang solat. Ada apa nak tanya? Saya beritahu kamu, kita sudah, inilah kuliah yang ke-8 dalam surah An-Nisa. Kita akan masuk surah baru, surah Al-Ma'idah, insyaAllah pada kuliah yang depan. Kita sudah merangkumi mengenai poligami, kita dah merangkumi mengenai harta faraid, kita juga LGBT zina, kita sudah mengenai nusus, kita juga mengenai isteri yang boleh dikahwini, kita juga mengenai salat, kita juga mengenai syirik, kita juga mengenai bid'ah, dan juga sakratul maut. Sekarang ni awak boleh faham sendiri. Ini waktu terbaik untuk awak memahami surah An-Nisa. Awak boleh faham. Awak baca surah An-Nisa ni sampai habis, insya-Allah awak senang faham, sebab saya dah terangkan segalanya. Ada dua tajuk besar sebenarnya yang saya tak ulas. Yang pertama mengenai hudud daripada ayat 82, kita akan tafsirkan hudud kisos ni. Nanti kita akan perkataan bugah. Tahu bugah? Tahu bugah tak? Ni kat surah Al-Baqarah baru ni cerita bugah. Bugah. Oh, tak dengar tak bugah? Kita akan masuk dalam hudud takzir. Kita akan mengulas undang-undang bugah. Ini Harusani mengatakan yang demonstrasi itu bugah, darah dia boleh pancung. Kita tengok apa yang daripada Al-Quran ni. Cerita politik ni kita tak masuk campur. Satu lagi yang agak tajuk besar yang saya tinggalkan
dalam surah An-Nisa ini mengenai cerita orang Kristian tentang pembunuhan Isa alaihissalam. Kita akan mengulas pada waktu yang lain. Agak rumit, agak panjang kisah pembunuhan kisah Nabi Isa yang dikatakan disalib itu. Alright, jadi kita dah lengkap surah An-Nisa. Tolong baca secara lengkap. Ada 8 kuliah. Awak masuk YouTube tafsir ... zina. Awak cari yang lain sebab daripada Aisyah Omar semuanya daripada keluar semua 8 kelas tafsir surah An-Nisa. Ajak suami baca Quran. Kalau malas tengok ustaz yang ganas itu. Tengok tafsir ... zina, tafsir ... poligami dan sebagainya. Awak boleh tengok dekat situ ulasan daripada setakat mana yang saya tahu tentang surah An-Nisa. Okey. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.